Terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa untuk mengikuti kelas online kita pada hari ini. So pada hari ini kita akan membincangkan ataupun kita akan buat ulang kaji Cakna STPM dengan melihat soalan tahun 2016. Jadi bahagian pertama, kita bahagian pertama Geografi Alam Sekitar Fizikal untuk semester 2. So dalam soalan peperiksaan tahun 2016 ni kita lihat bahagian struktur dulu. Kita lihat bahagian struktur. Soalan 1A. Soalan 1A. Soalan ni agak orang kata apa? Agak sukar. Agak sukar lah. Sebab ramai pelajar tak boleh jawab dengan baik. Ya. Jadi soalan 1A, apakah yang dimaksudkan dengan El Nino? El Nino. Fenomena El Nino. Jadi soalan ni memerlukan pelajar menjelaskan maksud El Nino. Dan mengikut perumusan daripada MPM, kebanyakan pelajar tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Sebab kebanyakan pelajar tidak faham konsep El Nino. So konsep dia senang El Nino ni. Jawapan El Nino dia melibatkan peningkatan suhu ataupun pemanasan. Jadi sepatutnya pelajar perlu menjelaskan proses peningkatan suhu permukaan lautan Pasifik berdekatan dengan tropika, kawasan tropika dan timur laut Pasifik, Ecuador, Peru dan bagaimana perubahan ini menyebabkan cuaca panas, menyebabkan cuaca menjadi panas. So dalam konteks jawapan apa yang kamu perlu tekankan ialah yang pertama, El Nino merujuk kepada perubahan cuaca panas yang berlaku ataupun cuaca panas yang melampau. Itu satu. Kemudian prosedur bila dia berlaku akibat daripada pemanasan ataupun peningkatan suhu permukaan laut di lautan Pasifik. Jadi berdekatan atau berhampiran dengan kawasan tropika, kawasan tengah tropika, lautan Pasifik, timur lautan Pasifik, Ecuador dan juga Peru. Dan kesan dia menyebabkan cuaca menjadi panas dan kering. Menyebabkan cuaca menjadi panas dan kering. Dan kalau kamu nak tambah, bila sebut panas dan kering, itu dia punya kehendak jawapan dia. So kamu kena faham dalam konteks ni jawapan dia yang dikehendaki. Dia mudah Yang pertama kamu sebut perubahan cuaca panas yang berlaku di mana? Akibat daripada peningkatan suhu di permukaan laut Pasifik berdekatan dengan kawasan tropika, timur laut Pasifik, timur lautan Pasifik, Ecuador dan juga Peru. Kemudian kesan dia menyebabkan cuaca menjadi panas dan kering. Jadi dia simple je jawapannya untuk dapat 3 markah. Tapi ramai pelajar tidak menjawab soalan ini dengan baik. Atau dalam arti kata yang mudah dia tak jawab lah. Dia tak jawab dan dia tinggal kosong. Kebanyakan daripada pelajar. Dan kemungkinan kamu jugalah. Kemungkinan kamu juga akan buat benda yang sama. Okey. Yang ni kamu boleh tengok saya dah upload dalam Google Classroom. So, kamu boleh tengok dia punya itu Okey, kita tengok yang kedua, soalan 1B soalan 1B. Soalan 1B. Soalan 1B bunyi dia, terangkan 2 kesan El Nino terhadap perubahan unsur cuaca di Asia Tenggara.
So penekanan dia ialah kepada perubahan unsur cuaca. Ya, apa perubahan unsur cuaca yang berlaku khususnya di rantau Asia Tenggara. Melibatkan rantau Asia Tenggara, melibatkan negara kita lah, Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand. So untuk soalan ini, pelajar perlu menjelaskan atau menerangkan dua kesan ya, perubahan cuaca. Dan untuk soalan ini juga ramai pelajar tidak dapat menjawab dengan baik. Ya, ramai pelajar tidak dapat menjawab dengan baik. Sebab kebanyakan pelajar dia tumpuan dia lebih kepada kesan El Nino. Ya. Kesan El Nino. Contohnya disebut kesan El Nino, contohnya apa dia kesan El Nino secara umum. Dia tak fokus kepada cuaca. Jadi bila kita sebut unsur cuaca atau elemen cuaca, benda yang perlu diberi penekanan ialah suhu. Ya, cuaca tu suhu. Tiupan angin, litupan awan, ya. Hujan atau kepasan, tekanan udara dan juga bahagian bumi. Itu unsur suhu. Bukan pertanian tak boleh dijalankan, pokok kering, kemarau, itu. So apa yang perlu dijawab ialah yang pertama, kita tengok contoh jawapan. Bila kita sebut suhu tinggi, ya, jadi kegiatan ataupun kejadian El Nino ni memberi kesan terhadap perubahan cuaca di Asia Tenggara. Ini ayat yang dominan, ayat yang biasa kita buat, ya, kita tulis supaya ayat itu menjawab soalan, ya, menjawab soalan. Kemudian baru kita nyatakan proses, ya, atau kesan. So saya selalu sebut dalam soalan, dalam apa nama, kita panggil dalam jawapan, dia mesti ada 3 elemen yang utama ini. Yang pertama fakta atau isi, yang kedua proses dan yang ketiganya kesan. Okay. So bila kita sebut kenyataan, isi. Kejadian El Nino memberi kesan terhadap perubahan cuaca. Ya, perubahan cuaca. Apa dia? Kita sebut. Saya tak masukkan situ atau dia lari di mana. Kepatutnya kamu sebut aspek cuaca dia ialah suhu. Aspek cuaca dia ialah suhu. So proses dia suhu persekitaran akan menjadi tinggi kerana sinaran matahari yang berlebihan. Dan kesannya suhu meningkat. Kesannya suhu meningkat. Itu kesan. Dan kalau kita nak tambah, kita nak tambah dengan apa nama kita panggil peningkatan suhu berapa-berapa bolehlah. Yang ni untuk sebagai tambahan. Supaya jawapan kita nampak lebih confident, lebih mantap. Okey, setakat ni. Kuncai, okey tak? Kuncai? Boleh dengar tak Kuncai? Boleh juga, boleh. Faham ke tak? Setakat ni? Faham tak? Umi? Boleh. Umi boleh dengar? Boleh. Okey. Kita teruskan. Sebab kita teruskan, ya. Yang seterusnya, kalau kita tengok yang seterusnya, contoh jawapan yang seterusnya ialah kalau kita tengok kadar kepasan, ya, yang berkurangan atau hujan berkurangan. So sama dengan soalan yang tadi, sama dengan jawapan yang tadi, kita perlu nyatakan isi dia dulu. Suhu yang panas, melampau dan kelembapan udara yang rendah semasa menyebabkan proses pembentukan kepasan berkurang. Ya. Hujan yang turun sangat sedikit dan kesan dia ialah kemarau. Kesan dia ialah kemarau. 3 benda tu yang kamu kena sebut. Jadi kalau kamu nak buat ayat macam mana, pulang pada kamu lah. Tapi 3 perkara ni perlu sebut. Yang pertama, kita sebut suhu yang melampau menyebabkan kelembapan udara rendah. Kemudian, proses pembentukan kepasan berkurangan. Hujan yang turun sangat sedikit. Ya. Yang kesan dia, kemarau lah. Kesan dia kemarau. Bila hujan sikit, kemarau. So, itu yang kamu kena nyatakan dalam ayat yang mudah. Ayat yang mudah saja. Sebab dia melibatkan soalan struktur. Soalan struktur ni kita tak payahlah ada urai soalan yang jawapan yang orang kata apa, yang meleret-leret. Kita terus direct kepada persoalan ataupun fakta yang kita nak sampaikan. Okey, cuma dalam soalan ni dia nak 2 saja kan.
So dua ayat, tapi dalam contoh ni saya bagi 3 lah. Jadi ada yang lain, kamu tengok contoh bagaimana kamu nak menjelaskan ataupun menulis jawapan. Jadi isi dia ialah kelembapan udara rendah. Itu isi dia. Jadi semasa El Nino berlaku, kadar kelembapan udara adalah sangat rendah. Okay? Sangat rendah. Sebab apa dia rendah? Sebab kekurangan kandungan wap air di dalam bungkusan udara. Sebab apa dia rendah? Disebabkan oleh kekurangan wap air di dalam bungkusan udara. Jadi bila kesan dia, bila kelembapan udara rendah ni, kesan dia kita boleh ambil yang tadi balik lah. Antaranya ialah sebab bila kelembapan udara rendah, maksudnya memberi kesan kepada jumlah hujan. Jumlah hujan. Yang kedua, kesan lagi kepada udara, ya, udara ataupun bungkusan udara menjadi kering. Itu kesan yang kamu boleh sebut lah. Secara umumnya benda yang sama. Bila kita nak sebut kesan, kita sebut balik yang kita dah sebut awal tadi, boleh juga. Kita sebut awal tadi, kita sebut balik secara berulang. Boleh, tak ada masalah. So itu contoh jawapan yang pertama. Soalan 1A. Ya, soalan 1A. Sekarang kita tengok pula soalan 1B. Soalan dia ialah huraikan 2 kesan El Nino terhadap aktiviti pertanian di Asia Tenggara. Sekarang dia nak tengok yang ni 1B1C ya, bukan 1B1C. Kita nak tengok huraian dia berkaitan dengan 2 kesan El Nino terhadap aktiviti pertanian di Asia Tenggara. So dalam konteks aktiviti pertanian saja dah, aktiviti kamu kena ingat bila kita sebut aktiviti, dia melibatkan apa dia? Proses penanaman, proses pembajakan, ya, proses pengairan, ya. Itu yang melibatkan aktiviti. Penuaian. Jangan kamu duduk sebut benda lain. Bila sebut aktiviti pertanian, dia fokus kepada yang ni. Dan kebanyakan calon ataupun pelajar tidak dapat menjawab soalan ni dengan baik sebab ni lah. Sebab dia tidak memahami apa dia yang sebut aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian ni melibatkan aktiviti penuaian, penanaman benih, pembajakan, meracun. Itu aktiviti dia. So dalam konteks ini kita tengok ialah pembajakan tanah tergendala. Penanaman, proses penanaman terjejas. Sistem pengairan tidak dapat dijalankan. Dan penuaian hasil yang berkurangan. Ya, proses ataupun penuaian hasil yang berkurangan. Cuma soalan ni dia nak 2. Dia nak 2 kesan. So kamu kena faham sebab tu bila kita jawab soalan dalam SCPM, konteks utama kita ialah dengan fokus kepada apa yang soalan minta. Kena faham betul-betul soalan. Okay? Jadi kalau kita faham soalan, jawapan dia sangat mudah. Jawapan dia sangat mudah. Kalau kita tengok di sini jawapan dia sangat mudah. Kita sebut isi dulu. Isi kita sebut pembajakan tanah tergendala. Okey. Fenomena El Nino menyebabkan aktiviti pembajakan tanah pertanian di Asia Tenggara tergendala. Sebab apa? Kadar sejatan air yang tinggi dalam tanah tu menyebabkan tanah menjadi kering. Ya, tanah menjadi kering dan keras. Ya, tanah dia jadi kering dan keras dan keadaan ini menyukarkan kerja-kerja pembajakan tanah dilakukan oleh petani. So, petani menghadapi masalah untuk membajak tanah sebab tanah keras dan sebagainya. Okey. Jadi mudah jawapan dia. Kamu sebut dapat 1 markah, 2 markah, macam itulah. Okey. So yang kedua isi yang kedua. Kita tengok isi yang kedua ialah proses penanaman terjejas. Proses penanaman terjejas. Suhu panas yang melampau dengan ketiadaan hujan semasa El Nino ni, kita kena sebut bila fenomena El Nino berlaku, apa dia elemen-elemen yang utama yang berlaku. Antaranya ialah tak ada hujan. Satu. Yang kedua, bila tak ada hujan, cuaca dia kering dan panas. Ya? Jadi proses penanaman sukar dijalankan. Keadaan tanah yang kering kontang menyebabkan aktiviti menanam anak benih tidak dapat dijalankan kerana kekurangan bekalan air. Tanah menjadi kering dan keras. Macam tadilah. Tanah menjadi kering dan keras. Itu saja yang perlu disebut di situ. Kamu akan dapat 2 markah di situ. So kalau sebut benda lain, dia tak akan beri markah sebab dia tidak menjawab soalan. Sebab soalan ni nak aktiviti pertanian. Okey. Yang ketiga, kalau kita tengok ini sistem pengairan terganggu. Jadi cuaca panas, kamu tahulah, cuaca panas akan menyebabkan udara kering, hujan kurang dan air tak ada, kemarau. Air tak ada, kemarau. So
bila keadaan ini berlaku, tanaman yang bergantung kepada sumber air seperti padi contohnya lah akan menghadapi masalah kerana sistem pengairan mengalami kekeringan dan sumber air untuk pengairan tidak ada. Jadi kesannya hasil tanaman akan musnah ataupun berkurangan. So kalau kita ambil satu lagi isi yang tadi, contohnya sistem ataupun hasil penuaian ya, berkurangan. Jadi kalau kamu sebut di sini secara umumnya, apabila ketiadaan air atau apabila kemarau, apabila cuaca kering, secara automatik tumbuhan akan tidak subur atau tanaman tidak subur ataupun tanaman akan mati ataupun tidak subur. Jadi bila tanaman mati atau tidak subur, sudah tentu penuaian atau hasil penuaian itu akan berkurangan. Akan berkurangan. Itu yang benda nak sebut dalam konteks soalan ini. Okey Umi, boleh faham? Umi boleh faham tak? Boleh. Dia sangat simple je. Tapi bila kamu tak faham konsep, dia akan jadi sangat payah dan kamu tidak mendapat markah. Ni masalahnya. 15 markah kamu dapat kosong. Ataupun 2 ataupun 1 markah. Jadi markah-markah yang tidak kondusif untuk kamu. Okey? Kita sambung . Kita sambung. Okey, soalan yang seterusnya 1D. Okey. Jadi soalan ni jelaskan 2 kaedah bagi mengurangkan kesan El Nino di Malaysia. Jadi yang ni dia hendak kamu jelaskan kaedah ya bagi mengurangkan El Nino. Dan kebanyakan pelajar juga tidak dapat menjawab. Soalan-soalan ni kebanyakan pelajar tak boleh jawab dengan baik ya. Sebab jawapan yang diberi tidak berkaitan dengan apa yang disoal dalam soalan. So dalam konteks ni kita tengok jawapan yang sepatutnya ialah melarang kegiatan pembakaran terbuka. 1. Melakukan pembenihan awan. 2. Mengadakan kempen. 3. Mengurangkan aktiviti luar. Menguat kuasa undang-undang dan memberi pendidikan kesihatan. Kalau kita tengok dalam konteks memberi pendidikan kesihatan ni, nampak macam tak logik, tak rasional. Umi Tapi kenapa? Kenapa isi ini berkaitan? Siapa nak jawab? Sebab apa isi ini relevan? Umi, cuba sebut sebab apa? Sebab apa isi ini relevan? Memberikan pendidikan kesihatan sebab dia dapat menyedarkan manusia. Okey. Sebab soalan ni dia tanya kesan. Dia tanya 2 kaedah untuk mengurangkan kesan. Antara kesan El Nino ialah panas berlebihan. Jadi bila panas berlebihan dia menyebabkan gangguan terhadap kesihatan manusia, betul tak? Ya. Bila dia menyebabkan gangguan kepada kesihatan, maka memberi pendidikan kesihatan itu adalah langkah yang relevan. Yang relevan dan boleh diterima. So kita ambil sebagai langkah yang boleh diguna pakai. So kita ambil yang ni. Yang pertama kita ambil yang ni. Memberi pendidikan kesihatan. So kita tengok di sini, pendidikan kesihatan dapat mengurangkan kesan kesihatan akibat cuaca panas yang melampau semasa El Nino. Jadi, melalui pendidikan kesihatan, masyarakat akan mendapat pendedahan bagaimana untuk mengatasi kesan cuaca panas itu. Misalnya dengan minum air yang kerap, kerap mandi dan mengurangkan aktiviti luar. Ini di antara saranan-saranan yang boleh disampaikan melalui pendidikan kesihatan. Jadi jawapannya sangat mudah dan sangat simple. Ya. Okey, Umi ada apa? Tak ada apa. Kalau kita tengok jawapannya sangat mudah. Tapi untuk makluman anda, ramai pelajar memang tak boleh jawab soalan ni. Dan kalau saya tak bagi penerangan kepada kamu, mungkin saya ingat kamu pun tak boleh jawab. Betul tak, Umi? Betul. Soalan ni. So kamu, satu lah, kamu kena tengok betul-betul lah dalam konteks jawapan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, contoh jawapan melakukan pembenihan awan. Okay, tengok cara kita nak cerita. Melakukan pembenihan awan melalui penyemuran garam iodid kepada awan cumulus nimbus. Dapat mengurangkan kesan panas melampau bila pembenihan awan ni dapat menghasilkan hujan bagi mengurangkan kesan cuaca panas. Jadi apabila ada hujan, cuaca tu dapat dikurangkan lah. Kesan tu dapat dikurangkan. Itu
jawapan dia. Dan yang terakhir ialah mengurangkan aktiviti luar. Mengurangkan aktiviti luar. Jadi cuaca panas yang melampau dengan udara kering semasa El Nino ini akan memberi kesan terhadap kesihatan manusia. Dan bagi mengatasi masalah tersebut, aktiviti luar seperti berjoging perlu dikurangkan. Dan penduduk digalakkan untuk menjalankan aktiviti outdoor. Indoor silap, bukan outdoor tu. Saya silap tulis tu. Kita betulkan nanti. Aktiviti indoor bagi mengelakkan dehidrasi ataupun strok haba. Indoor kamu betulkan itu. Okey. Jadi itulah di antara kehendak-kehendak ataupun contoh-contoh jawapan yang perlu anda tulis dalam menjawab soalan struktur ini dengan baik. So kita berhenti untuk part ini dan kita akan sambung pada part yang seterusnya. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian kamu semua. So kita akan sambung lagi ya.